saya perhatikan beliau orang tokoh yang sangat terbuka dan mendengar pandangan pegawai punya awam. Barangkali berbeza dengan setengah-setengah pemimpin yang membuat keputusan dari atas, top down. Beliau biasanya mendengar pandangan-pandangan dari akar umbi. Kalau dalam konteks Kementerian Pendidikan, pegawai yang disalurkan melalui sebahagian ataupun seperti saya Ketua Pengarah Dewan Pustaka. Jadi sumbangan perbincangan itu diperhitungkan oleh beliau untuk membuat satu keputusan dengan dasar ataupun program penilaian dan sebagainya. Artinya beliau tidak bersikap elitis. Sangat-sangat pemimpin lain bersikap elitis. Saya menteri, saya berkuasa, jadi ikut saja kan. Beliau merakyat arti terjun ke padang untuk mendengar suara rakyat dalam semua soalan. Bahkan dalam menghadapi PKP, COVID, pandemik ini pun kita lihatlah inisiatif-inisiatif yang dikemukakan untuk merangsang ekonomi dalam keadaan keterbatasan, macam-macam keterbatasan, tapi pelbagai inisiatif untuk merangsang ekonomi yang melibatkan kumpulan-kumpulan B40 dan kumpulan susah itu sangat diberi perhatian. Bagi saya itu contoh kepedulian beliau tentang rakyat, dan beliau sangat kurang, hampir-hampir tak ada pun membuat komen politik walaupun dihentam kanan kiri bertalu-talu oleh berbagai pihak kan. Beliau terus bekerja dan terus memberikan perhatian pada soal kebajikan rakyat. Jadi beliau sangat yakin dengan kajian-kajian dan pandangan kami lah, ahli bahasa, ahli pendidikan. Itu yang saya katakan penting. Pemimpin menghormati keahlian pakar. Agama serah pada orang agama. Soal bahasa, budaya, ekonomi, kita latihlah orang ekonomi untuk hal ekonomi kan. Itu kualiti itu saya lihat Tan Sri bagi saya mewarisi sikap Tun Razak lah. Tun Razak waktu itu begitu. Beliau sangat menghormati Quran pun menyebut begitu kan. Rujuklah pada ahli zikir, ahli fikir, orang yang ahli dalam satu bidang itu kan. Yang satu lagi yang nak saya sebut, kekuatan dan komitmen beliau tentang soal dasar negara itu kuat. Soal dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru yang dulu, artinya kedudukan Islam, itu bagi saya semua yang sudah termasuk dalam perlembagaan itu mendapat dukungan beliau lah. Beliau tak boleh katakan tidak berkompromi lah. Mungkin dalam soal pelaksanaan kerana ada menteri lain, ada pegawai-pegawai, itu pada hemat saya Perdana Menteri dan pegawai-pegawai itu patut seiring dengan hasrat Perdana Menteri lah. Jangan kita buat lain daripada yang Perdana Menteri sendiri akur pada perlembagaan, pancang-pancang kenegaraan. Tapi barangkali ada menteri lain, ada pegawai yang tidak mematuhi peruntukan-peruntukan perlembagaan, sebagai contoh Akta Pendidikan, Akta Bahasa Kebangsaan.